Daripada kisah dalam waktu malam-malam sini seronok kot kita mendengar tentang buku-buku yang ada di pasaran sekarang ya. Terutama bagi peminat-peminat buku, mungkin ini adalah peluang, rancangan ini adalah peluang untuk mereka kenal lebih banyak buku ya. Kita akan lancarkan pada Pesta Buku Selangor nanti di Shah Alam. Okey. Kemudian nantikan temu janji anda bersama kami di KMFM setiap hari Khamis jam 9.15 malam dalam rancangan Dunia Buku. Kita membaca, mari silakan simak ilmu. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Tajuk utama berita IKIM FM jam 12 tengah hari. Mansur sistem kupon pemandu teksi Putrajaya hilang 200 penumpang sehari. Pesawat Syria bom sekolah di Aleppo. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Upcore Chewable Tablet untuk anak-anak yang bijak, cergas dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Bersama saya Syafiq Zulkifli. Datuk Seri Najib Tun Razak berharap masyarakat Siam terus menyokong dan mendukung usaha kerajaan bagi memupuk serta meningkatkan persefahaman yang sedia terjalin antara masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Perdana Menteri berkata persefahaman adalah asas dan rahsia kepada kejayaan memupuk perpaduan serta mengekalkan keamanan serta kemakmuran. Beliau juga menyeru kepada semua pihak agar bersama-sama mempertahankan keunikan tersebut demi kelangsungan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Datuk Seri Najib turut mengucapkan selamat menyambut Hari Songkran kepada rakyat berketurunan Siam di negara ini. Fokus lawatan kerja Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Bandar Paris bermula esok menjurus kepada usaha negara menduduki kerusi Lembaga Eksekutif Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO untuk penggal 2015-2019. Duta Besar Malaysia ke Perancis Tan Sri Ismail Omar berkata dalam lawatan kerja 3 hari itu Timbalan Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Ketua Pengarah UNESCO Irina Bokova pada hari Selasa. Katanya Tan Sri Muhyiddin juga akan merasmikan pameran warisan budaya tidak ketara ICHE Malaysia di UNESCO yang akan mengetengahkan pelbagai khazanah seni, adat resam serta makanan tradisi negara. Universiti Sains Islam Malaysia USIM bakal menjadi tuan rumah konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Universiti Awam UA 2015 yang akan berlangsung selama 3 hari di Dewan Besar USIM dinilai Negeri Sembilan bermula esok. Ketika dihubungi oleh pihak unit berita dan haluan semasa IKIM FM, penolong pendaftar Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti USIM Muhammad Syafaat Sapari berkata konvensyen itu akan menonjolkan kreativiti dan inovasi yang dihasilkan kaki tangan UA untuk diaplikasikan dalam proses kerja seharian. Menurut beliau lagi, beberapa pasukan dari Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA akan mempertandingkan projek KIK mereka pada konvensyen kali ini. Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Universiti Awam kali ke-11 mempunyai objektif yang tersendiri. Okey, kalau kita lihat objektif yang pertama ialah mencungkil idea reka bentuk dan inovasi di kalangan kaki tangan Universiti Awam. Seterusnya menjadikan kaki tangan Universiti Awam lebih kreatif dan menyumbangkan hasil kreatif mereka dengan menerapkan idea dalam sistem pengurusan. Selain itu, dia juga merangkumkan segala ilmu pengetahuan dan cetusan idea baharu bagi menghasilkan inovasi dan cita unggul dengan memupuk nilai-nilai pengurusan berkesan untuk menggalakkan persaingan yang sihat melalui inovasi, sains dan teknologi. Alhamdulillah pada tahun ini keterlibatan daripada semua IPTA ataupun Universiti Awam seluruh Malaysia yang terdiri daripada 20 Universiti Awam daripada timur ke selatan, Sabah dan Sarawak, dan sambutan pada tahun ini sangat menggalakkan dengan penyertaan 21 bagi kategori pengurusan, 21 kumpulan dan seterusnya 18 kumpulan bagi kategori teknikal. Penolong pendaftar Pusat Perancangan Korporat dan Pengurusan Kualiti USIM Muhammad Syafaat Sapari. Sementara itu, Johan dan tempat ketiga akan bawa pulang hadiah masing-masing berupa wang tunai RM6,000, RM4,000, RM2,000 bersama trofi dan sijil penghargaan.
Pemansuhan sistem teksi berkupon di Putrajaya sejak 1 April lepas menyebabkan purata jumlah penumpang berkurangan sehingga 200 orang setiap hari. Persatuan Pemandu Teksi Berwawasan Putrajaya dan Selangor bersama pengerusinya Syahri Omar berkata rata-rata pengguna tidak berpuas hati dengan sistem baharu yang memerlukan mereka membuat dua pembayaran iaitu RM2 di kaunter dan baki selebihnya mengikut bacaan meter. Justru katanya persatuan itu bercadang bertemu Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur minggu depan untuk mengajukan perkara itu kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD walaupun permohonan untuk mengekalkan sistem lama sebelum ini ditolak. Jabatan Imigresen Negeri Sembilan menahan 9 lelaki pendatang asing dalam opsi ikrar di Pantai Teluk Kemang di Port Dickson semalam. Timbalan penolong pengarah kanan Jabatan Imigresen Negeri Azil Ashazali Abdul Aziz berkata, mereka terdiri daripada 7 warga Myanmar dan masing-masing seorang warga Indonesia dan Singapura berumur antara 22 dan 55 tahun. Mereka didapati melakukan kesalahan ke Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63, Seksyen 56-1-D Akta Imigresen 1999-63 dan perkara 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Katanya seorang warga Myanmar dan Singapura yang ditahan itu disyaki pengaja pesta berkenaan dalam operasi lebih 3 jam yang disertai 14 pegawai imigresen negeri bermula 3:30 petang semalam. Sekian laporan dalam negara. Teruskan bersama kami di KIM FM. Perkembangan luar selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM FM. Perkembangan luar negara dimulakan dengan satu serangan udara. Tentera rejim Syria menyasarkan sebuah sekolah di Aleppo, bandar di tengah negara itu, menyebabkan sekurang-kurangnya 5 kanak-kanak dan 4 orang awam terbunuh. Ketua Pemantau Hak Asasi Manusia Syria Rami Abdul Karim berkata pesawat tentera Syria mengebom sebuah sekolah di timur bandar Aleppo. Katanya beberapa orang cedera parah dan angka kematian mungkin meningkat. Serangan berlaku sehari selepas tentera kerajaan dan kumpulan penentang berbalas tembakan di bandar utara itu mengakibatkan sekurang-kurangnya 35 orang awam mati. Kumpulan militer negara Islam IS dilapor menculik hampir 120 kanak-kanak sekolah di daerah selatan dan barat bandar Mosul ketika mereka meneruskan kacau bilau di kawasan-kawasan dikuasai mereka di Iraq. Menurut satu sumber tempatan yang tidak mahu dikenali, militer IS menyebut sekolah-sekolah di kawasan perumahan di Al-Qayyarah, Ashura, Badosh dan Al-Baj di bandar itu yang terletak di kira-kira 400 km di utara Baghdad hari ini sebelum menculik kanak-kanak itu. Kata sumber itu, nasib dan lokasi kanak-kanak sekolah itu masih tidak diketahui. Presiden Amerika Syarikat AS Barack Obama dan rakan sejawatnya dari Cuba Raul Castro mencipta sejarah apabila mengadakan pertemuan di Panama City, pertemuan pertama antara pemimpin kedua-dua negara sejak 1956 semalam. Kedua-dua pemimpin negara itu juga berikrar untuk berusaha menamatkan permusuhan yang tercetus sejak Perang Dingin. Dalam pertemuan tidak sampai 1 jam itu, Obama mengucapkan terima kasih kepada Castro berhubung semangat terbukanya semasa interaksi mereka, manakala pemimpin komunis itu menegaskan rundingan antara kedua-dua pihak memerlukan kesabaran. Laporan luar negara itu tadi mengakhiri berita KIM FM jam 12.30 hari. Saya Syafiq Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita dalam negeri itu tadi dibawakan khas oleh Upcori Chewable Tablet untuk anak-anak yang bijak, cergas dan ceria. Anak saya ni bijak. Bila ayahnya ajak makan snack, dia nak makan kismis sebab dia yakin yang kismis baik untuknya. Dan anak saya dapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Saya bangga dengannya. Setiap hari, saya bagi dia Upcori Chewable Tablet. Dirumus daripada susu kambing, kolostrum, koko, kismis, madu, ginkgo biloba, pegaga dan juga biji anggur. Layari upcorimindagenius.com atau hubungi 019-322-2461. Upcori, bijak, yakin, cemerlang. Mungkinkah esok segala soalan. Assalamualaikum, saya Bob Yusof Mesra. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Sinar bahagia di suluh iman berala
Info Community IKIM FM. Sambutan Bandaraya Melaka secara akan diadakan pada 14 April hingga 17 Mei. Pelbagai acara sambutan telah dijadualkan dan kemuncak sambutan Majlis Malam Bandaraya Melaka Selawat yang akan berlangsung pada 14 April jam 8 malam bertempat di Pulau Melaka. Anda ada sebarang makluman yang ingin dihebahkan kepada pendengar IKIM FM? Hantarkannya kepada kami melalui email info@ikimfm.my atau melalui fax di talian 03 6204 6277. Info Community ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang disampaikan pengumuman pada zuhur bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari ini 23 Jamil Akhir 1436 Hijrah bersamaan 13 April 2015. Kanga Alustar 1.21 minit tengah hari, Ipoh 1.19 minit tengah hari, Pulau Pinang 1.22 minit tengah hari, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 1.17 minit tengah hari, Seremban 1.15 minit tengah hari, Bandar Melaka 1.14 minit tengah hari, Johor Bahru 1.8 minit tengah hari, Kuantan 1.11 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.10 minit tengah hari, Kota Baru 1.14 minit tengah hari, Miri 12.27 minit tengah hari, Kuching 12.43 minit tengah hari, Lahad Datu 12.9 minit tengah hari, Tawau 12.12 minit tengah hari, Kota Kinabalu 12.18 minit tengah hari. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Demikian tadi disampaikan pengumuman pada zuhur untuk hari ini 23 Jamil Akhir 1436 Hijrah bersamaan 13 April 2015. IKIM FM mengajak para pendengar untuk menunaikan salat walau mana sahaja anda berada. Selamat menunaikan salat pada zuhur daripada kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Ya Allah, Ya Allah. Tidak usah berniat hendak menjadi raja. Tidak perlu bercita-cita menjadi orang berpangkat dengan gaji yang besar, mengharap bintang dihiaskan di dada. Apa yang perlu ialah meluruskan niat. Sebagai makhluk hidup, kita harus berjasa kepada kehidupan. Sebagai manusia, kita harus memiliki kemanusiaan. Jika telah cukup kemanusiaan, meski kaya atau papa, termasyhur atau tidak terkenal, semuanya hanya warna hidup belaka, bukan hakikat hidup. Hakikat hidup hanyalah tujuan, niat suci dan kesederhanaan. Petikan daripada buku Falsafah Hidup, hasil karya Profesor Dr. Hamka. Ya Hanan, Ya Mannan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik, teruskan mendengar IKIM FM, sumber inspirasi buat umat, sumber inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta Rahman, Anta Allahu Ya Rahman. Okey, dah pun 12.13 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Apa khabar agaknya anda tengah hari ya? Pagi mungkin kabarnya lain, tengah hari dah bertukar. Dia punya khabar tu ialah mood, perasaan kita, emosi kita ya. Saya harapkan yang baik-baik aja ya. Kalaupun ada turun naik je, itu biasalah manusia kan. Kejap-kejap dia rasa seronok sangat. Kejap-kejap ada rasa yang tak best kan. Jadi kembalikan diri anda dalam mood yang ceria. Ada orang mungkin kena makan coklat baru rasa ceria, boleh tapi jangan lebih, dan kena banyak minum air putih lah kan, kena banyak minum air suam. Okey, apa yang nanti kita sepanjang pertemuan kita yang berbaki lagi ni ya, kurang lebih dalam 2 jam setengah lagi pertemuan kita ni. Okey, 12.30 minit tengah hari nanti bersama untuk segmen dunia ekonomi ya, bersama dengan tetamu kita Encik Azhar ya, untuk sembang-sembang ada perkara, ada manfaat yang nak kita sebab-sebabkan seketika nanti. Untuk teman-teman pendengar kita yang sedang memandu, hati-hati sentiasa ya. Kadang-kadang ada hari kita nak cepat sangat kan, ada hari kita slow and steady. Time nak cepat tu bimbang-bimbang kalut sangat berlaku perkara yang tak diingini. Jadi sabar banyak-banyak ya. Jangan gopoh gapah. Kalau kita
kalut sangat pendengar, nak bernafas pun tak boleh kan. Jadi tenang-tenang aja. Okey, tapi jangan sampai kita memberi masalah pula pada orang lain. Okey, lagu ni dengarkan bersama para pendengar. Okey, kembali dengan segmen Dunia Ekonomi selepas ini. تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا المنة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا المنة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب وإذا سرت إله جعلني في دربي نورا واغفر لي وإذا سرت إله جعلني في دربي نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب 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 يا
ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة. Wah, anak-anak Ida semua sihat-sihatnya. Ida bagi makan apa? Ida bagi susu kambing Wildan. Susu kambing Wildan? Tak hamis ke? Tak hamis lah, sedap. Oh, menariknya. Apa khasiatnya? Banyak. Ia membantu sistem penghadaman dan sistem imunisasi badan. Ia juga kaya sumber protein dan mineral yang tinggi. Sesuai juga untuk wanita hamil, tak panas dan sangat memberi tenaga. Bagus ni. Apa lagi? Hubungi 019-965-3166 019-965-3166 atau layari Facebook Wildan Susu Kambing. Ejen dan stokis diperlukan. Wow! Menarik tak? Menarik tak? Kenapa kau pakai baju kemeja 2 lapis? Tali pinggang 2, jam tangan sampai 2. Saja je aku nak pakai berganda. Macam promosi iklan terhebat IKIM FM 2015. Ya, dapatkan promosi iklan Buy One Free One 2015. Jangan lepaskan peluang ini. Bukan itu saja, diskaun sehingga 70%. Hubungi unit pemasaran segera 03-6204-6263 atau 6266. Hanya dalam waktu yang terhad. Macam baru orang pandang. Konsert religi terhebat 2015 Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebab dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Ikuti rancangan Dunia Buku yang ditaja oleh Kemilau Publikasi Nerbahat pada setiap hari Khamis jam 9.15 malam hanya di IKIM FM. Bantu anak anda menghadapi peperiksaan. Dapatkan segera coklat minda jenama hijrah nombor 1 terlaris di pasaran. Sangat berkhasiat untuk semua peringkat umur, terutama untuk kanak-kanak, pelajar sekolah dan universiti. Boleh terus dimakan tanpa perlu bancuan air. Coklat minda dengan rupa dan rasa sedap coklat sebenar. Senang dibawa, senang disimpan dan nyata berkesan. Coklat minda telah diuji guna 6 tahun oleh ratusan ribu pelanggan di pasaran Malaysia dan Brunei dengan banyak testimoni hebat dari pengguna. Hubungi kami di talian 017-881-9111 017-881-9111 atau layari www.coklatminda.com www.coklatminda.com. mengejar kejayaan, mengharung rintangan dengan iringan doa restu ayah serta ibu. Ku menjejak ilmu sedetik yang berlalu, impianku satu, gemilang diri pribadi dengan ikrar janji, kata ditepati. Kejayaan diimpikan, usaha kita perlukan. Kejayaan hasrat kita.
mati. Kejayaan diimpikan, usaha kita perlukan. Kejayaan hasrat kita. Kecemerlangan satu wawasan, yakini diri, tempuh cabaran bersama kita. Buktikan zaman bersalam, teguh harapan, semurni impi, kita pastikan berjaya hingga akhirnya. Kejayaan diimpikan, usaha kita perlukan. Kejayaan hasrat kita. Kecemerlangan satu wawasan, yakini diri, tempuh cabaran bersama kita. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Yang, cuba tengok ni. Umrah musim sejuk bulan Disember bersama Akut. RM5,990 pakej umrah dan RM199 pakej panjungan Muslim. Kalau begitu, kita hubungi 0974799999 0974799999. Akut Travel, teman seperjalanan anda. Jom ikuti rancangan Islam Agamaku, menemu buan saudara baru Muslim dari pelbagai latar belakang berkongsi pengalaman setelah memeluk agama Islam setiap hari Rabu jam 5.15 petang, dibawakan khas kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. IKIM FM, pilihan utama anda. Dengarkan segukus bicara
Hidup dunia waktu kau ada, ciptaan Tuhan tak sia-sia. Wanita, kau halus sejujur, redup dunia waktu kau ada, ciptaan Tuhan penuh bermakna. IKIM FM, pilihan utama anda. Okey, kembali kita para pendengar. Terima kasih untuk yang setia lagi bersama dengan kami di IKIM FM. Okey, tengah hari begini, setiap Isnin kembali untuk segmen Dunia Ekonomi. Dan kebiasaannya kita akan bersama dengan Ketua Pengarah IKIM sendiri, iaitu Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan. Tapi hari ini beliau ada hal yang tak dapat dielakkan dan pengganti beliau juga tak kurang hebatnya. Dan bukan pertama kali kita bawakan, tak lain tak bukan Encik Muhammad Azhar Hashim, merupakan fellow dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Assalamualaikum Cik Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kongsi pada hari ini untuk kita nak kongsi satu tajuk yang mungkin kita pernah bincangkan, tetapi saya yakin Cik Azhar akan berikan sisi yang lain untuk tengah hari ini. Okey, tajuk kita didikan Islam dalam membuat keputusan kepenggunaan, ya, ataupun istilahnya konsumerisme lah, ya. Okey, mungkin di awal ini gambaran kepada apa kita bincangkan ni, bab kepenggunaan konsumerisme ni, apa yang Cik Azhar nak katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum DJ Siti Rohani dan juga kepada pendengar-pendengar IKIM yang dihormati sekalian, lebih-lebih lagi kepada peminat-peminat setia rancangan Dunia Ekonomi pada hari ini. Pada hari ini kita akan berbicara ataupun berbincang mengenai tajuk didikan Islam dalam membuat keputusan kepenggunaan. Tajuk ini kita memang seperti mana yang DJ Siti Rohani berkata tadi, bahawa kita sering berbincang mengenai perkara ini. Memang betul, kerana perkara inilah yang selalu menjadi bualan hangat setiap orang daripada kita. Kerana kita ni rata-ratanya merupakan pengguna, dan seharusnya kita memahamilah bagaimana kita boleh menjadi seorang pengguna yang lebih bijak, kan? Kerana masalah pendekatan kos sara hidup yang dia rasai pada hari ini adalah perkara yang besar yang tidak dapat dielakkan, kerana ia berlaku mengikut peredaran zaman dan kitaran ekonomi. Kesukaran hidup tak kalah berhadapan kos sara hidup yang meningkat pada hari ini adalah berbeza dengan kehidupan dengan kesusahan hidup pada zaman-zaman yang terdahulu. Kan? Dunia hari ini agak berbeza dengan keadaan dunia pada masa yang lalu. Memang? Dan seharusnya pola ataupun corak penggunaan kepenggunaan juga berbeza. Kesukaran dalam mencukupkan pendapatan di JCT juga sangat memberi impak kepada institusi kekeluargaan
Lebih-lebih lagi institusi kerugaan di bandar-bandar. Di luar bandar pun ada masalah, tapi di bandar, di bandar, lebih-lebih lagi di bandar-bandar besar ni, kita menghadapi masalah untuk mencukupkan pendapatan dan untuk mengimbangkannya dengan perbelanjaan. Hatta keperluan-keperluan asas pun seperti perumahan, makan minum, pakaian, persekolahan anak-anak, kenderaan, juga kita terpaksa bergelut untuk memenuhi keperluan, untuk mencukupkan keperluan asas itu dalam mengharungi kehidupan seharian kita pada hari ini. Namun begitu, dalam suasana ekonomi yang agak mencabar ini dan kos sara hidup yang semakin meningkat, kita tidak perlulah ikut sangat tekanan emosi ataupun mendengar nasihat-nasihat yang tidak memberi galakan kepada kita. Seharusnya kita renungi ajaran Islam yang berkaitan dengan amalan kepenggunaan. Memandangkan keadaan ekonomi pada hari ini inilah amalan yang sepatutnya dihayati umat Islam. Bukan saja kita mengetahui atau mendapat maklumat, tapi kita seharusnya menghayati amalan kepenggunaan Islam itu sendiri. Kerana Islam ni diutuskan untuk membawa rahmat kepada manusia. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan di mana maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi bertitik tolak kepada ayat ini memberikan kita satu harapan bahawa Islam akan menjadi penyelesaian kepada segala apa masalah yang kita hadapi, hatta kepada masalah ekonomi dan lebih khususnya masalah kos sara hidup dan masalah pendapatan yang kita sedang hadapi pada hari ini. Okey, itu gambaran awal tentang keseluruhan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini menerusi segmen dunia ekonomi. Dan saya nak lalukanlah pendengar, kalau ada sebarang pandangan ataupun soalan, boleh anda like kami di Facebook IKIM.FM untuk memberikan sedikit juga tambahan kepada apa yang kita bincangkan. Okey, bila kita sebut tadi pendengar dan juga Cik Azhar, bila Cik Azhar sebut tentang betapa isu kepenggunaan ini isu yang memang tak pernah habis. Ada saja perkara-perkara berbangkit yang lama pun tak settle lagi. Maknanya setiap hari kita sebagai pengguna macam-macam barang kita nak beli. Kita sesekali, macam saya pun kadang-kadang sesekali teringin nak makan sedap kan, takkan makan nasi manjang, teringin nak makan sedap Tetapi kalau kita lihat, Islam ada memberikan panduan bagaimana untuk mendidik kita manusia ni supaya menjalankan aktiviti kepenggunaan itu dengan kadar yang sederhana ataupun sebaik-baik perkara ialah di batas pertengahan wasatiyah. Jadi kalau kita nak rujuk kepada Islam sendiri, macam mana Islam memberi didikan dalam bab-bab kepenggunaan ni, Cik Azhar? Ya, terima kasih DJ Siti. Menurut teori kepenggunaan Islam, kaedah perbelanjaan yang baik wujud jika pengguna membelanjakan pendapatan demi memperoleh manfaat yang seimbang antara keperluan material dan kerohanian. Ini penting. Yang penting di sini ialah kita perlu mempunyai pendapatan. Tak kira sama ada kita bekerja atau kita menjalankan perniagaan, tapi Islam menganjurkan umatnya mempunyai pendapatan. Yang besar dan kecil itu bukan soalnya. Yang penting ada pendapatan. Ada pendapatan dan kita tidak bergantung kepada orang lain. Tak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Islam menganjurkan umatnya menjadi kuat dari segi pendapatan. Dan dengan adanya pendapatan itu, kita perlu membuat perbelanjaan untuk memperolehi manfaat dari segi keperluan material dan juga spiritual dan juga kerohanian. Jadi bezanya Islam dengan ideologi lain, iaitu Islam memberi keseimbangan. Kalau kita tengok ideologi lain lebih menumpukan kepada kehendak material semata-mata, tapi Islam memberi juga tumpuan, bukan memberi juga tumpuan, memberi penekanan yang tinggi ke atas aspek-aspek kerohanian. Jadi justru itu para ilmuwan, lebih-lebih lagi ilmuwan dalam bidang ekonomi Islam itu membahagikan
keperluan manusia itu kepada 3, iaitu daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah, ya. Di mana al-daruriyah ni bermaksud bahawa segala keperluan asas manusia yang kita tidak boleh tinggalkan dalam kehidupan, baik dari kehidupan keagamaan ataupun keduniaan. Dengan erti kata lain, kalau kita tidak dapat memenuhi keperluan asas ini, maka hidup kita akan rosak ataupun pincang dan tidak teratur. Yang keduanya ialah para ilmuwan dalam muamalat atau ilmuwan ekonomi Islam juga telah meletakkan atau membahagikan keperluan manusia ini kepada keperluan hajiyat, atau bermaksud perkara yang diperlukan oleh manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan. Namun begitu, sekiranya keperluan ini kita tidak penuhi, maka tidak sampailah merosakkan kehidupan kita. Tidak seperti al-daruriyat itu tadi. Itu adalah keperluan asas. Dan yang ketiga ialah al-tahsiniyat, bermaksud hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, lebih selesa dan lebih tinggi. Ini dikatakan sebagai menjadi pelengkap kepada kehidupan, dan ada juga yang mengistilahkan ini sebagai memiliki sedikit barang-barang kemewahan. Tetapi ini adalah 3 pembahagian. Kita perlu memenuhi keperluan asas dulu, dan kemudian keperluan untuk keselesaan, dan kemudiannya untuk keperluan bermewahan. Itu adalah 3 tahap yang kita perlu perhatikan dari aspek perbelanjaan mengikut teori kepenggunaan Islam. Jangan kita terus pergi ke peringkat yang tertinggi untuk memiliki kemewahan, sedangkan kita tidak melihat kepada keperluan-keperluan asas, bukan diri kita saja, tapi untuk masyarakat secara umumnya. Ini perkara lain lah. Kalau kita nak bincangkan perkara ini, mungkin kita ada sesi yang lain, tapi ini sebagai asas untuk menerangkan betapa Islam itu telah pun ada teori-teori kepenggunaannya sendiri. Dan dalam konteks ini, konsep berjimat cermat itu sudah lama diterapkan dalam jiwa Muslim, dalam jiwa Muslim dan dalam ajaran Islam, iaitu apabila dalam urusan perbelanjaan ini perlu diingat supaya tidak terlalu boros dan tidak terlalu kedekut. Memang perkara ini sering diperkatakan boros kedekut setiap kali. Kita perlu berbelanja di tengah-tengah, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dalam surah Al-Furqan ayat 67. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya, dan juga mereka, iaitu orang-orang yang diredai Allah, ialah apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-duanya, iaitu tidak boros dan tidak bakhil. Kita lihat betapa indah dan cantiknya Islam itu, hatta dari segi pembelanjaan pun ada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menerangkan bahawa orang-orang yang diirdai oleh Allah, orang-orang yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah ni ialah yang berbelanja dengan tidak melampaui batas dan tidak bakhil, tidak kedekut. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kita ikut apa yang dibimbing oleh Islam, maka kehidupan kita akan menjadi lebih selesa dan lebih sempurna. Okey. Baik, kita akan rehat seketika ya. Dan saya tertarik apa yang disampaikan oleh Cik Azhar tadi, nak kata punyalah Islam ni sebuah satu agama yang begitu halus, sampaikan aspek jual beli pun diceritakan ya. Detail tu ya. Okey, moga-moga menjadi panduan ya kepada kita dalam kita nak menyeimbangkan semua perkara lah, bab belanja ya, bab urusan muamalah dan sebagainya, bab ibadat dan semua sekali itu. Mudah-mudahan bila jaga dunia akhirat, maka mudahlah kita ya untuk dunia dan juga akhirat. Okey, kita nak rehat seketika para pendengar. Kembali selepas ini sambung sikit lagi perbincangan kita tentang tajuk didikan Islam dalam membuat keputusan kepenggunaan. Adakah anda sedang memandu di lorong sesuai dengan kelajuan kenderaan anda? Jangan ekori kenderaan di depan atau memandu terlalu rapat. Sebagai pemandu, ia bukan sahaja merimaskan,
ia tidak mungkin dapat bertindak mengelakkan pelanggaran dalam keadaan kecemasan. Jika anda didorong laju dan pemecutan kereta anda dihalang oleh kereta yang lebih lambat, anda hanya perlu pancarkan lampu depan kereta anda untuk menandakan hak kelancaran perjalanan anda. Mengekori kereta depan cuma membahayakan diri anda serta orang lain. Jaga jarak anda mampu mengubahnya. Okey, sambung kita para pendengar ya untuk apa yang kita bincangkan tengah hari ini, segmen dunia ekonomi. Okey, kalau kita tengok pula ya, bukan kita tak tahu nak menguruskan keuangan tu dengan baik ya. Banyak rancangan-rancangan di radio maupun TV, jenuh ni segala bengkel pengurusan keuangan, AK yang tu, AKPK pun kita dah telefon, siap ambil counselling lagi macam mana nak menggunakan teknik pengurusan wang yang baik ya, macam-macam teknik sampul surat dan macam-macam, tapi masih lagi berlaku berlaku pembaziran, berlaku perbelanjaan yang lebih daripada pendapatan ya. Jadi bagaimana agaknya pengurusan keuangan yang baik itu dapat membantu kita nak menghadapi cabaran ekonomi semasa yang makin hari sangatlah mencabarnya. Tapi gaji tentu juga naik pun kalau naik pun tak naik sangatlah. Macam mana tu? Ya, DJ Siti ya. Kita sebenarnya masalah pengurusan kewangan ni memang merupakan satu bukan masalah, memang merupakan cabaran kepada setiap manusia. Kalau kita lihat semalam pun surat khabar yang memberi tumpuan kepada pengurusan kewangan persaraan di muka depan. Kalau kita tengok ada surat khabar yang di muka depan lagi memberitahu bahawa kita rata-rata rakyat Malaysia ni akan menghadapi masalah tidak lama lagi apabila mereka mencapai usia persaraan, sekiranya mereka tidak mempunyai tabungan yang cukup dan mereka tidak boleh semata-mata bergantung kepada simpanan dalam KWSP semata-mata. Ini bagi orang yang ada memilih ataupun orang yang di dalam skim saraan KWSP lah. Dan mengikut satu tinjauan atau kajian dibuat oleh firma antarabangsa, 76% rakyat Malaysia akan perlu bekerja apabila umur mereka mencecah 60 tahun lebih. Sesudah mereka mencecah umur 60 tahun, mereka perlu lagi bekerja kerana simpanan mereka dalam KWSP tidak mencukupi untuk menampung kehidupan mereka. Ini satu cabaran. Kita tidak katakan ini satu masalah. Ingat boleh pencing tu cabaran. boleh berehat dia, rupanya kena sambung lagi. Tapi kerja. Terpaksa bekerja lagi, sambung lagi kerja. Dan ini juga merupakan satu faktor yang DJ Siti cakap, pendapatan. Pendapatan kita juga tidaklah pendapatan kita mungkin menjadi penghalang kepada kita untuk memiliki tabungan atau simpanan yang banyak. Ataupun dalam arti kata lain, pendapatan kita kecil. Orang memang senang bercakap menyimpan, menabung. Tapi kita kadang-kadang perbelanjaan kita melebihi daripada pendapatan. Ini betapa menjadi cabaran kepada kita lah untuk menguruskan kewangan. Betul. Dengan arti kata yang lebih mudah. Tadi DJ Siti pun ada berkata kalau nak sekala nak makan sedap-sedap, apa salahnya? Ada baju cantik, nak macam mana, fitrah ya? Memang dari segi motivasinya sekali sekala kita perlu menghargai diri kita. Kita perlu nak pakai baju cantik. Yelah. Kita perlu nak makan sedap-sedap. Macam DJ Siti pula perlu pergi ke spa dan sebagainya untuk mengekalkan keterampilan. Itu tidak menjadi masalah kan. Hatta kita perlu berbelanja dengan berhemah dan tidak menurut nafsu, dan sentiasa bijak mengenapasi antara keperluan dan kehendak hati. Kan takkan hari-hari nak makan ketam besar-besar dan sebagainya kan, udang besar-besar, hari-hari makan stik. Jadi kita perlu berhemah dan tidak terlalu menurut kata hati kan, dan setiap bijak. Islam menganjurkan aktiviti pengguna yang bijak dengan mengutamakan keperluan terlebih dahulu, dan kita ketepikanlah soal bermewah dan bermegah-megah, kerana tidak semua orang yang boleh bermewah dan megah-megah. Dalam masyarakat kita ni terdapat ramai, bukan ramai, terdapat perbezaan dari segi pendapatan itu merupakan lumrah dalam kehidupan manusia ni kan? Dalam Quran pun ada ayat menyatakan bahawa ini adalah ciri-ciri manusia. Kita ada perbezaan. Hatta dari segi pendapat pun kita berbeza, dari segi rupa pun kita berbeza. Kebasian pun tak sama tau. Kebasian pun tak sama. Mungkin kembal Malaysia boleh jadi sama. Itu. Dan
betul begitulah juga dari segi pendapatan, dari segi taraf hidup dan status. Jadi bagi pengguna yang bijak, yang idealnya itu kita fikirkan soal bermewah dan bermegah, kerana aliran pendapatan kita tu kadang-kadang tidak dapat menampung aliran keluar. Dan ini menyebabkan kita terpaksa meminjam dan belanja penghutang. Dan kita perlu bersederhana walau di mana kita berada. Ini satu konsep yang ideal. Adakah boleh kita, macam di sini cakap tadi, ramai dah bagi pandangan, dah bagi nasihat, bagi kesedaran, tapi mungkin kita agak sukar lah untuk mengikuti konsep ni, melainkan kita mempunyai keyakinan diri ataupun kita mempunyai jati diri yang kuat. Dan secara idealnya, jika kita ingin berbelanja, semak dulu barang yang ada, kemudian senaraikan apa-apa yang benar-benar kita perlukan. Benar-benar penting, dan berbelanja di kedai-kedai yang menawarkan harga yang berpatutan. Seperti kata lain, kita perlu melakukan kerja rumah ataupun sedikit homework lah sebelum kita berbelanja. Kita perlu ada senarai dan sebagainya. Dan sesungguhnya menguruskan kos sara hidup bukan semata-mata mengenal pasti jenis keperluan dan kehendak itu saja. Sebaliknya, kita juga perlu mengenal pasti peningkatan harga barang itu. Kita perlu tahu dulu harganya berapa, sekarang harganya berapa. Saya rasa orang perempuan mudah mengenai perkara ni kerana mereka bijak berbelanja kan. Dan kita juga satu yang penting yang perlu diperkatakan ialah mengatur strategi untuk meningkatkan pendapatan. Dari segi kalau para profesional pengurusan kewangan ini, mereka akan kata kita perlu ada strategi menambah pendapatan dari segi pendapatan pasif dan pendapatan aktif. Jadi tak sempat saya nak cakap di sini lah. Mungkin di sesi lain kita boleh membincangkan perkara ini. Dan kita perlu ada kesungguhan untuk menguruskan kewangan diri dan keluarga, kerana ini memang pada hakikatnya bukan satu perkara yang mudah. Dan kerana ekonomi kita akan berubah, keadaan pasaran juga akan berubah, dan kita tengok begitu juga dengan nilai ringgit contohnya kan, saya berubah dari sehari ke sehari. Ini memberikan impak kepada harga barangan dan seterusnya kepada kuasa membeli kita. Namun begitu, keputusan untuk membuat pembelanjaan ini perlu kita buat secara kolektif dengan mengamalkan perbincangan bersama dengan pasangan. Jangan buat keputusan seorang-seorang. Kerana keputusan secara kolektif itu akan memberi satu keputusan yang lebih berkesan. Dan perbincangan ini perlu meliputi dari segi bagaimana kita nak merancang kos pembelanjaan harian contohnya, untuk mengadakan tabungan pendidikan anak, simpanan persaraan, membeli caroman takaful, pengurusan hutang bulanan dan amal jariah. Ini kira dalam keluarga kita itu kita jadikan seperti satu syarikat, syarikat untuk menguruskan perbelanjaan kita. Dan kita perlu juga dalam keadaan sekarang ni, dan untuk menghadapi cabaran yang akan datang, kita perlu terapkan dalam diri anak kita bahawa pengurusan kewangan adalah tanggungjawab bersama dan perlu demi kesenangan hidup pada masa akan datang. Jadi kita didik anak-anak kita itu daripada sekarang. Dan kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang suami juga memikul tanggungjawab yang besar ke atas isteri dan anak-anak dan keluarganya dari segi kewangan. Dan hakikatnya dalam kehidupan ini kita sebenarnya sentiasa terikat dengan tanggungjawab dan amanah, tanpa mengira sesiapa dan apa saja pangkat sekalipun. Dan sekiranya kita seorang yang berada sekalipun, janganlah kita lupakan pada golongan yang lebih memerlukan. Jadi kita dalam segi Islam ni, perancangan kewangan ni menyeluruh. Dia meliputi bukan saja soal pendapatan dan pembelanjaan, tapi di situ ada unsur-unsur kepimpinan, unsur-unsur ketanggungjawaban, dan unsur-unsur untuk berkongsi bersama dengan masyarakat di sekeliling, lebih-lebih lagi masyarakat yang tidak memerlukan. Di skop kenapa kita harus menguruskan kewangan dengan bijak ni, mengikut landasan Islam adalah satu skop yang indah, satu skop yang terrangkum, dan satu skop yang dapat memberi kebaikan dan manfaat bukan saja untuk individu, bukan saja untuk keluarganya, tapi untuk keseluruhan masyarakat.
Baik. Ya, memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Azhar ya, dan memang kita faham kalau kita cakap apa yang realiti ialah dia ada dua pada saya ya. Bila sebut tentang kepenggunaan ini, satu golongan yang memang dia belanja tak berhemah sebab dia boros lah, maknanya belanja di luar kemampuan. Satu lagi yang memang tak kerti nak jimat taman sebab memang semua benda tu diperlukan, keperluan ya. Tapi ialah kita doakanlah yang terbaik untuk mereka ni semua, sebab setiap dari kita berbeza dari segi tahap kehidupan, taraf kehidupan itu berbeza kerana gaji ya, kerana kerja yang kita ada. Jadi itu membezakan jumlah pendapatan kita. Tak apalah, mungkin kita doakan agar adalah satu hari nanti jalan ikhtiar untuk mereka supaya dapat berbelanja dengan bukan nak mewah mana tapi selesa lah ya. Selesa lah. Betul, itu perkataan yang tepat sekali. Okey, baik. Terima kasih banyak tetamu saya tengah hari ini iaitu Encik Muhammad Azhar Hashim, fellow dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Saya kira itu sudah merangkap kesimpulan ke Encik Azhar. Ada sikit lagi saya nak tambah. Seperti saya nak tambah sikit apa yang DJ Siti kata tadilah. Mengenai ada yang berbelanja semenang-menangnya. Jadi dalam konteks ini tak semua yang kita belanjakan itu adalah keperluan. Mungkin ada perkara yang kita tak perlu, tapi oleh kerana yalah ada kita ni yang rasanya senang memperoleh pendapatan, tapi dari segi Islamnya adalah digalakkan untuk kita lihat orang yang lebih bawah daripada kita, orang yang lebih rendah. Bukan rendah dari segi fizikal, orang yang rendah mana orang yang kurang mampu daripada kita tahapnya. Mana pendapatan berbeza tetapi kita bayar jumlah yang sama. Bukan. Kita lihat untuk kita membuat pengurusan atau perancangan kewangan yang lebih baik, lebih besar. Kita lihat orang yang lebih kurang berkemampuan daripada kita. Supaya dengan itu kita dapat menghargai apa yang kita belanjakan. Jadi sebagai kesimpulannya, sistem ekonomi Islam secara keseluruhannya lebih memfokuskan kepada aspek kerohanian dan kesejahteraan sejagat, di mana nilai etika diterapkan dan mencuba mengurangkan fokus keperluan manusia terhadap kebendaan serta pemaziran. Ini yang saya nak hubung kait dengan apa yang dikatakan oleh Siti tadi itu. Dan kesannya seorang Muslim sebenarnya boleh mengawal kehendak hati yang sentiasa bercambah supaya dia lebih terpimpin. Dan pengurusan kewangan dan membelanjakan harta sebenarnya adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perlu sentiasa sedar dan kita perlu sentiasa hayati dan tanamkan dalam jiwa dan sanubari kita. Dan ia bukan satu keperluan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang diberkati. Sekiranya kita merancang, kita mengurus dengan baik, barulah keberkatan tu boleh datang. Itulah prasyarat untuk keberkatan tu. Bukan kita duduk diam-diam terus datang keberkatan. Tidak. Ada prasyarat dalam Islam. Benda tidak boleh terjadi dengan begitu saja. Ada perancangan, ada ilmu, ada matlamat. Bila kita dah rancangkan semua tu dengan baik, baru akan datangnya keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu yakin pada itu. Dan perspektif yang tepat terhadap harta akan menjamin kita umat Islam itu untuk mencapai kebahagiaan bukan sahaja di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak tetamu saya Encik Muhammad Azhar Hashim, fellow dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, untuk segmen Dunia Ekonomi bersimbang tentang tajuk didikan Islam dalam membuat keputusan kepenggunaan. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
bin Abbas radhiyallahu